Okey, tak apa, kita akan tengok pelan-pelan macam mana soalan berkenaan dengan janjang aritmetik. Kalau siapa yang tak sempat nak ambil modul tu tak ada masalah, tak apa. Sekarang saya guna teknik saya share je, senang. Boleh tengok. Jom kita tengok dulu. Apa kita punya. Okey, nota dululah kita ambil kan. Okey, kita masuk janjang. Okey. Add tingkatan 4 kan. Form 4. Okey, jom kita tengok formula dulu yang kamu kena tahu dalam topik pertama ni. Formula tentang apa? Janjang. Hari ni kita akan masuk janjang aritmetik. Macam-macam lah cara heja dia. Saya heja bahasa Melayu je. Senang kan? Formula yang pertama iaitu pasal sebutan. Sebutan. Ini adalah sebutan. Tn adalah sama dengan A tambah N tolak 1D. Tak apa, tengok dulu. Kan? Okey. Kemudian dia punya lepas sebutan, daripada sebutan ni kita ada formula, ada A, ada D. A ni adalah kita panggil dia sebutan pertama kan. Sebutan pertama. N ni pula adalah bilangan. Bilangan sebutan. Jadi kalau A sebutan pertama, Tn maksudnya sebutan ke N. Kalau kita nak sebutan ke 5, kita letak N tu 5 lah. Bilangan sebutan. D ni adalah beza sepunya. Beza sepunya. Okey. Jadi kat sini satu lagi formula, dia tambah satu lagi formula. Formula tu adalah formula D. Yang mana D ni kita ambil cerita dia biasanya selepas tolak dengan sebelum. Apa benda selepas tolak sebelum? Sebutan selepas tolak sebutan sebelum. Okey. Contoh kalau kita ambil dalam bentuk formula biasa, kita ambil contoh paling senang T2 tolak dengan T1. Sebutan kedua tolak sebutan pertama, dapatlah D. Dia sama juga kalau kita ambil, tak kisahlah sebutan berapa, 5. Kena tolak dengan 4. Dia mesti selepas tolak sebelum. Okey. Itu cerita tentang sebutan. Kan? Hari ni kita akan fokus dekat sebutan dulu. Dah okey sebutan, nanti baru kita masuk hasil tambah. Ini formula dia. Kan? Okey. Dalam saya punya nota pun saya ada bagi lebih kurang. Kita tengok sekejap. Okey. Yes, saya boleh nampak. Ini contoh kan. Ini contoh bagi janjang kan. Nampak macam biasalah. Kalau kamu nak tengok saya punya nota saya ni, kamu boleh switch kan antara yang besar dengan kecil tu, boleh switch, boleh adjust dia punya size dia kan. Kalau pakai laptop dia boleh duduk sebelah-sebelah, macam-macam cara lah boleh buat kan. Okey. Ini contoh formula. Kalau kamu tengok dekat formula yang saya bagi ni, dia ada semua ni. Ni semua ada. Semua ada kat sini ada Tn, ada Sn, hasil tambah semua. Tapi hari ni saya nak fokus dekat apa dulu? Kan? Sebutan dahulu. Kita fokus dekat sebutan. Tengok soalan yang pertama kat sini. Okey, tengok soalan dia. Okey, tentukan. Tengok soalan dia. Soalan dia simple. Dia kata apa? Tentukan sama ada setiap janjang, setiap jujukan nombor berikut merupakan janjang aritmetik ataupun tidak. Dia ada bagi contoh tu. Simple je. Maksudnya janjang aritmetik ni, kan? Janjang aritmetik ni, dia penyebab nak jadi aritmetik ni adalah D. Nampak? Kalau D dia potong. D jumpa anak panah tak ada D. Kalau D dia sentiasa sama, maksudnya sebab tu kita namakan D ni beza sepunya. Sepunya maksudnya dia sentiasa sama. Kalau dia tak sama, dia bukan janjang aritmetik. Apa benda D ni? D ni contoh kita ambil satu nombor. Saya akan bagi contoh B tu. Tengok contoh B tu negatif 10. Lepas tu dia bagi negatif 3. Lepas tu 4. Lepas tu 11. Kamu tengok. Okay? Macam mana dapat D? Kita kena ambil ni. Ni selang dia. Nampak? Kita kena ambil nombor selepas tolak sebelum. Kita ambil kalkulator, tekan negatif 3 tolak dengan negatif 10 macam tu. Okay? Bila kita tolak, kita akan dapat kat sini 7. Ini D kita. Nampak? Ambil orang sebelah ni pula. Yang ni siapa punya? Tengok, ni siapa? 4. Tolak dengan negatif 3.
Kamu kira, kamu akan dapat 7 juga. Nampak? Yang ini pula, yang ini siapa? Yang ini cerita dia 11 tolak 4. 11 tolak 4. Ini akan dapat apa? 7 juga. Jadi kalau sama, jujukan tu kita panggil dia janjang aritmetik. Sebab dia ada beza yang sama. Beza yang sama ni kita panggil apa? Kita panggil beza sepunya. Bila beza ni sama, barulah nama dia adalah D sama dengan 7. D inilah menyebabkan benda yang kita panggil ni menjadi janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik bila berlaku? Janjang aritmetik berlaku apabila nilai beza antara nombor selepas dengan sebelum adalah sama, yang kita kenali dia sebagai apa? Beza sepunya. Okey, ini janjang. Jom kita cek pula tengok C. Apa ni saya boleh padam dulu kan? Okey. Bermula tak ada masalah, nanti kita tengok lagi kan. Okey. C, tengok C dia bagi 2, 3, 5, 7, 9. Ini nombor berdana. Nombor berdana. Ini confirm bukannya. Tengok. Ini sebab apa? Ini 1 je. Ini 2. Kamu jumpa seorang tak sama, tak payah check yang lain dah. Kan? Bila seorang tak sama, out. Habis semua. Dia adalah bukan janjang aritmetik. Nampak? Macam tu je. Okay? Perpuluhan pun tak ada masalah. Tengok D. Perpuluhan pun tak ada masalah. Perpuluhan dibagi 0.05, 0.08, 0.11. Dalam kerja dia sama je. Kita cari D, tengok D. Sama tak D dia? Okay. 0.08 tolak 0.05, kita akan dapat 0.03. Okay. 0.11 tolak dengan 0.08. Dapat yang sama juga, 0.03. Nampak? Jadi maksudnya ini sama, maksudnya dia adalah janjang aritmetik. Macam itulah cerita dia kalau nak uji janjang aritmetik. Ada soalan dia kata, tentukan sama ada jujukan berikut janjang aritmetik ataupun bukan. Macam tu. Ataupun dia bagi soalan penyelesaian masalah. Kita kena tentukan sama ada dia aritmetik ataupun bukan. Sebab apa? Dalam janjang ada dua sebenarnya. Ada geometri, ada aritmetik. Bila kamu salah pilih, formula lain cerita dia. Okey? Jom kita tengok seterusnya cerita dia. Dia tak ada masalah. Dia bagi dalam bentuk apa ni, tengok. Ini dalam bentuk D tu boleh lagi. D tu tak ada masalah. Kamu buatlah D tu. F tu. Oh sorry. E tak ada masalah kamu buat. F saya buat. F dia bagi dalam bentuk algebra. Unknown. Tak ada masalah. Dia bagi Y tambah 3X. 2Y tambah 4X. Kemudian 3Y tambah 5X. Dia suruh cek benda ni janjang aritmetik ke tak. Sama tak cerita dia? Kita tetap cari dia punya beza. Bila beza, X dengan X lah, Y dengan Y. Jangan campur aduk. Contoh 4X tolak 3X, tinggal X. 2Y tolak dengan Y, tinggal Y. Jadi dia punya D yang pertama ni, X tambah Y. Sama tak? Kita cek. Sama tak dua orang ni? 5X tolak 4X, dapat X. 3Y tolak 2Y, dapat Y. Sama. Bila sama, maksudnya benda ni adalah terbukti dia adalah janjang aritmetik. Nampak? Kalau soalan tu kata buktikan jujukan ini adalah janjang aritmetik, sama macam ni juga kamu buat. Buat macam ni juga. Kamu hanya buat D1, D2. Kalau sama D2, 3, 4 kalau dia bagi, semua sama maksudnya dia adalah mempunyai beza sepunya. Bagi nombor dia apa? Kemudian tulis, maka terbukti dia adalah janjang aritmetik. Okey? Ini cerita dia. Kamu boleh nampak apa maksud janjang aritmetik? Janjang aritmetik adalah satu jujukan yang mana dia punya sifir sama. Bila sifir dia sama, maksudnya janjang pula. Beza dia sentiasa sama. Yang kita panggil dia beza sepunya. Boleh faham bahagian pertama? Okey? Jom kita tengok seterusnya. Apa cerita soalan kita seterusnya? Yang ni. Yang ni nak guna formula tadi ni. Nampak? Jom tengok. Okey, boleh nampak ke? Boleh nampak Saya tengok. Boleh? Okey, nombor 2 kat sini. Nombor 2 soalan dia apa? Cari nilai sebutan yang dinyatakan. Cari sebutan. Saya ringkas jadi cari sebutan lah. Okey.
A dia bagi apa? 2, 6, 10, 14. Boleh congak. Kan? T10. Ada pelajar, cikgu saya nak buat senarai sampai 10. Boleh. Tapi kita ada cara mudah. Kita ada formula. Formula kita apa? Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Tapi bila nak guna formula ni, kita perhatikan bahawa formula ni ada A, ada D. Kan? Okay? Jadi dekat sini kita tentukan siapa A kita. Ini A kita. A kita adalah yang mula-mula. D siapa? Kita ambil beza dua orang ni. Mana-mana dua orang tak ada masalah. D kita adalah 4 kat situ. Jadi boleh buat tak? T10 dah boleh buat dah. Apa formula kita? A kita 2 campur. Okey, kat sini. Bila T10, N tolak 1, tak payahlah tulis 10 tolak 1. Buat malu kat adik je tengok kan. Jadi kita kira terus. 10 tolak 1, 9. D kita 4. Ambil kalkulator kira terus. 9 kali 4, 36 campur 2. 38. Terus dapat. Okey. Itu soalan. Itu contoh macam mana nak gunakan formula. Sebab tu yang mudah dulu kan. Pelan-pelan kan. Kita tengok B. Soalan B. Dia bagi kat situ 21, 18, 15, 12. Dia nak apa? Dia nak T15. Boleh buat tak? Dah boleh buat kan? Sebab formula kita dah tahu. Okey. Contoh saya biasanya saya bila dah faham macam mana nak buat. Bila saya nampak T15, saya akan ringkaskan formula dulu. Dan dalam formula saya nampak, oh T15, okey. A tambah 14D. Tolak siap. Lepas tu baru pergi ganti. Siapa A kita? A 21. Nampak? D siapa? D kita tengok. Ni. D siapa? Selepas tolak sebelum. 15 tolak 18. Jangan silap. 15 tolak 18. Dia akan dapat negatif 3. Jadi kita masuk negatif 3. Macam tu. Kita ambil kalkulator kira. Dapatlah jawapan kita kat situ. Okey. Kita ambil kalkulator. Negatif 14 darab dengan negatif 3 sama dengan kemudian campur dengan 21, dapatlah jawapan kita negatif 21. Itu adalah sebutan lima. Maksudnya kalau kamu senarai tu senarai sampai ke 15 tu akan dapat ni. Sebab tu orang tak buat senarai. Kita ada formula supaya mengelakkan kita perlu senarai. Tapi kalau sikit, contoh dia bagi 4 macam ni, dia minta T5. Tak payahlah pakai formula. Kita boleh senarai kan? Mampu senarai. Okay? Senarai lagi cepat. Okay? Kita tengok seterusnya. Padam ni. C. Dia bagi negatif 6, 1, 8, 15. Okay? Soalan nak apa? T20. Okay? Kamu cuba buat. Dan kita beri laluan kepada seruan azan sekejap. Okay? Okey, alhamdulillah semua dah selesai. Okey. Sekarang kita sambung pelajaran kita sekejap okey. T20 apa formula kita? Bila T20 macam biasa saya kalau kamu ikut cara saya ringkaskan formula ni jadi apa ni? A tambah 19D. Nampak T20. Jadi siapa A kita? Jadi kita T20 sama dengan A negatif 6 campur dengan 19 kali berapa D kita? Ambil yang senang lah ni. Ini nombor. Dia boleh ambil mana-mana yang senang kita nak kira. 8 tolak 1, 7. Ambil kalkulator kira kamu akan dapatlah jawapan kita kat situ. Kalkulator saya buat hal lagi. 127. 127. Kalkulator saya habis. Dia bukan habis bateri. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin ada masalah dengan motherboard dia kot. Motherboard pula. Okey. Boleh Itu C. Dan ada satu lagi D tu pecahan. Pecahan pun tak ada masalah. Sama ya cerita dia. Kita buat untuk D. Sebab dia punya sistem sama. 1/3, 7/12, 5/6 dia bagi 13/12. Okey, dia nak T berapa tu? 37. Jadi kita buat formula kita tambah A 36D. Jadi saya masukkan A kita 1/3 tambah 36. Dia ambil mana-mana je, tolak yang mana kamu suka, senang, yang mana senang ambil lah. Contoh saya ambil 7/12 tolak dapat 1/3 ke? Betul ke?
1/4. Okey. Jawapan dapat apa? 28/3. Betul Syafiqah? Betul. Betul. Okey, cantik itu contoh soalan dia. Bila dia bagi, suruh nak cari sebutan. Kita naik satu-satu. Okey, jom kita tengok apa seterusnya dia minta ni. Tengok satu dulu. Saya akan fokus dekat ni dulu, atas dulu. Okey, jom kita tengok. Kali ni soalan dia kata apa? Hitung bilangan sebutan pula. Nombor 3. Hitungkan bilangan sebutan. Bilangan sebutan tu apa? N lah. Dia bagi kan. Okay, dalam janjang aritmetik. Jadi dia bagi A 8, 16, 24, ... 96. Apa benda dia bagi ni? Kena faham kan? Daripada apa yang dia bagi, yang depan ni adalah A. Okey, kita tolak dua orang ni mana-mana tolaklah, tak kisah tolak yang ni ke, kita akan dapat D. D kita kan 16 tolak 8 akan dapat 8. D 8. Yang ujung ni sebenarnya adalah TN. Dia bagi TN. Sebab tu soalan tanya N. Maksudnya kat sini janjang tu 8, 16, 24 sampai 96. 96 ni yang keberapa dia tanya. Macam tu. Ini formula yang sama kita pakai. Kita pakai formula yang sama iaitu TN sama dengan A tambah N tolak 1D. Jadi TN kita ada masukkan 96 sama dengan A pun kita ada masukkan 8 tambah N tolak 1D kita pun kita dah ada 8. Okey. Kalau kamu tengok macam ni, kita nak cari N. N kita kalau dalam persamaan ni dia seorang-seorang je. Jadi kamu tak payah expand yang ni kan, tak payah kembangkan. Jadi kita boleh pindah pelan-pelan ya. Kita akan dapat kalau kamu tengok, kalau saya tinggalkan terus kat sini N tolak 1, ini maksudnya yang saya pindah apa? 96 tolak 8/8. Jadi bawah tu kita boleh congak lah. Gitu je. Okay, kita ambil kalkulator. 96 tolak 8 sama dengan bahagi 8. Kita akan dapat 11. 11 campur 1. Terus saja kita congak dapat 12. Itu kaedah yang biasa. Saya galakkan pelajar saya buat. Dia laju sikit lah. Okay, boleh cepat sikit. Okay, cuba tengok B. B 0.3 dia bagi 1.3, kemudian dia bagi 2.3. Kemudian dia tanya 20.3. Boleh congak ni. 20.3 boleh congak jawapan dia. Okey, tak apa. Walaupun boleh congak, kita cuba buat. Okey, cuba buat tengok sekejap. Dapat Okey. Pakai formula TN je. TN sama dengan A tambah N tolak 1D. TN kita sekarang ni adalah 20.3 sama dengan A 0.3 tambah N tolak 1D. Kita berapa? 1.3 tolak 0.3. 1. 1 sebenarnya D. Jadi kita akan dapat jawapan kita kat situ. Senanglah soalan ni. Jadi N tolak 1 macam biasa. Saya tinggalkan N tolak 1 kat situ. 20.3 tolak 0.3 bahagi 1. Kan? Okey. Dekat sini saya akan dapat 20 campur 1, 21. N sama dengan 21. Dapat? Boleh buat? Dapat. Okey.
Kita tengok. Ni boleh susah sikit. Dia nak naik nombor dia. Dia besar sikit. Uish. Dia main dia bergurau. Okey. Tengok Jom kita buat. Yang ni kita buat samalah. C dengan D. Cuba. Saya buat, kamu pun buat. Kita tengok. C -2, -6, -10, koma, dot, -62. TN A D. D sama dengan -6 tolak -2. Kita akan dapat -4. Jadi formula kita kat situ. Okey, kalau kita nak pindah ke sebelah sana pun tak ada masalah, boleh. Ni contoh saya buat kat sini, saya buat formula belah sini. A tambah N tolak 1 D sama dengan TN. Sama. Kita buat macam ni susunan dia. Ni akan dapat -2 campur N tolak 1 kat situ. D kita -4. TN -62. Di sini kita boleh tinggalkan N tolak 1. Cantik sikit jalan kerja kita. -62. Yang ni dulu. Campur 2 per -4. Dapat N congak terus. 15. 16. Okey, ini 15 campur 1, 16. Boleh, agak mudah juga. Yang itu C. Dapat kan? Okey, kalau kamu sangkut kamu beritahu je. Saya boleh teruskan saja Senang. Okey, lepas tu D. Ada point D ni. Jom kita tengok D kejap Padahal ni. Untuk D pula, soalan kita 0.7, 1.6, 2.5, 3.4, 10.6. Sama formula kita. Kalau nak pakai formula terbalik, jalan kerja cantik sikit. A tambah N tolak 1 D sama dengan TN. Cantik sikit jalan kerja kita buat. A 0.7 campur N tolak 1 D kita. Saya ambil kat sini. Jadi 1.6 tolak dengan 0.7. Kita akan dapat kat situ. Betul. 9. 0.9. 0.9. 0.9 kat sini. Masukkan saja 0.9. TN kita adalah 10.6. Jadi N tolak 1 sama dengan 10.6 tolak 0.7 per dengan 0.9. Jadi N jawapan kat sini tambah 1. Dapat 12 juga. Okey. Jadi kita dah tengok macam mana menggunakan formula TN. Yang ini soalan super simple. Kejap lagi baru kita tengok macam mana soalan yang agak mencabar sedikit. Cuma bila kita dah buat yang super simple ni, kamu dah boleh nampak lah rough idea. Apakah formula ni? Dan saya rasa saya tak payah suruh kamu hafal pun formula ni, kamu dah hafal. So, bila kita dah guna 2-3 kali, otak kita ni dia dahsyat. Dia tangkap terus, dia simpan. Sebab apa? Sebab dah selalu guna, dia akan simpan kat tempat mana? Kat medulla oblongata. Dia punya cerita. Jabayu pula tak apa. Nombor 4. Tengok soalan nombor 4 kejap. Saya fokus dekat soalan nombor 4 dulu. Jadi kita tengok nombor 5. Okey, soalan nombor 4 kat situ kita tengok. Saya tak tahu macam mana nak ejah bagi cantik. Ejah habis cantik. Saya ejah duduk tengah-tengah. Nombor 4 ke diberi K tolak 3, 2K tolak 1 dan K tambah 2 adalah 3 sebutan dalam janjang aritmetik. Cari nilai K. Ini ada banyak cara. Banyak cara. Dia ada 3 cara utama tau. Dia ada 3 cara utama. Yang paling saya suka sekali adalah yang ini. Ini yang saya suka. Tapi saya akan ajar kamu semua cara lah. Boleh.
Kan? Okay? Yang saya suka sekali adalah saya gunakan teknik janjang aritmetik, kita pakai D dengan D. Jadi D sama dengan D. Ini teknik yang saya suka. Antara teknik yang saya suka, D sama dengan D kan. Siapakah D? D saya akan ambil ini maksudnya 2K tolak 1 tolak dengan K tolak 3. Ni tolak ni sama dengan K campur 2 tolak dengan 2K tolak 1. Okey, ini tolak 1. Jadi kita akan jadikan dia persamaan kat sini. 2K tolak K akan tinggal K. Negatif 1 campur 3 akan jadi 2. K tolak K akan jadi negatif K. 2 campur 1 akan jadi 3. Jadi kita akan dapat kat sini K pergi sini. 2K sama dengan 3. 3 tolak 2, 1 jadi K akan dapat 1/2. Okey, itu ni cara yang pertama. Saya akan tunjuk 3 cara. 3 cara untuk nak buat soalan ni. Okey. Boleh faham Ini cara yang pertama, ini saya favorite soal sikitlah Cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cara purata, kita panggil purata. Kenapa purata? Sebab dalam janjang aritmetik, kalau 3 orang ada, dia konsep dia macam 3 benda tau. 3 benda yang tersusun cantik. Jadi yang tengah ni kita boleh anggap purata antara kiri dan kanan. Jadi maksudnya kat sini saya boleh bagi tahu T2 ni sama dengan T1 campur T3/2. Macam tu. Jadi purata, formula dia. Purata. Kita pakai formula purata. Contoh kat sini saya ambil T2. T2 apa? 2K tolak 1 sama juga dengan T1 K tolak 3 campur dengan T3 K campur 2 bahagi 2. Sama. Kadang-kadang ada pelajar suka macam ni sebab yang ini dia melibatkan tambah, yang ini melibatkan tolak. Jadi ini tambah, ini tolak. Ada pelajar dia, cikgu negatif saya kadang-kadang careless dia suka macam ni. Yang ini 2 akan pindah dulu, darab 2 akan jadi 4. K tolak dengan 2 sama dengan tengok apa jadi kat atas. 2K ini akan jadi negatif 3 campur 2 negatif 1. Bila kita kumpulkan kita akan dapat kat sini 2K, 4K tolak 2K, sini akan dapat 1. K dapat 1/2. Jawapan tak boleh lari. Jawapan tak boleh lari. Gunalah teknik macam mana pun teknik, jawapan tak boleh lari. Okey? Tapi bila saya ajar 2 teknik ni, ada pelajar, cikgu saya suka yang ni, saya suka yang ni. Tak kisah. Saya bagi kamu ilmu. Biar ada. Kadang-kadang ada soalan tu, kita boleh buat macam ni, rasa macam senang. Kadang-kadang ada soalan, buat macam ni rasa senang. Nampak? Itu pulang. Jadi kamu dapat 2 benda ni, kamu tengok, kamu rasa, oh wow, okey, cantik. Ada 2 cara. Ada satu cara yang mungkin favorite kamu, satu lagi sepepat. Ini digunakan bila nak guna teknik ni. Teknik dua-dua ni diguna bila soalan janjang kamu ada unknown diberikan di atas. Okey? Okey. Contoh yang ketiga, cara ketiga, biasanya cara ketiga ni saya tak galakkan. Tapi saya tunjuk juga. Ada pelajar buat tau. Saya tak galakkan. Macam mana saya tak, kenapa saya tak galakkan? Kamu tengok dia bagi tahu, dia kata dia guna T1, T2, T3. Dia pakai formula. Dia kata T3 sama dengan A tambah 2D. Dia pakai formula ni. Siapa T3? T3 K campur 2. Okay, sama dengan A siapa? K tolak 3. Campur dengan 2 kali. Okay, D siapa pula? D dia ambil mana-mana tolak. Mana-mana dia ambil tolak. Contoh dia ambil 2K tolak 1 tolak dengan K tolak 3. Ada buat dalam macam ni. Dia sebab tu saya bagi semua kaedah. Jadi K tolak 3 campur yang ini bracket dalam ada bracket. Kan? Sini 2 dalam bracket 2K tolak K tinggal K tolak 1 campur 3 jadi tambah 2. Sini akan dapat K tolak 3 campur 2K campur 4. Sini 3K campur 1, K campur 2, kita akan dapat ni 2K, 1K akan dapat 1/2. Sama. Jadi kamu tengok sendirilah. 3 cara saya bagi untuk mengira benda. Tapi saya bagi tahu, yang saya suka yang cara yang pertama, DD. Kan? Tapi purata ni pun best juga.
Yang ini tak digalakkan. Boleh buat? Tak digalakkan. Okey, nampak 3 cara. Tapi dalam exam tolong please saya dah ajar kamu macam ni, jangan jawab 3 cara. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Dia bagi 3, sila pilih. Oh, itu nampak sangat riak dia kan. Okey, jom kita tengok contoh seterusnya. Jadi kalau kita jumpa unknown, kita tengok semula kan. Okey. Contoh, kita tengok soalan nombor 5 kat sini. Ini soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 kat sini. Nombor 5 dia bagi apa? Tengok maklumat. Sebutan keempat dan kesembilan bagi suatu janjang aritmetik adalah masing-masing. Kan? Adalah masing-masing 8 dan 58. Siapa 8? 8 adalah sebutan keempat. Kita ringkaskan dalam bentuk simbol matematik kita. T4 sama dengan 8. Siapa seorang lagi? Dia bagi T9 sama dengan 58. Nampak? Tentukan sebutan yang bernilai 498. Okey, buat soalan ni. Dia tanya pula, kalau Tn sama dengan 498, kena faham. Tentukan sebutan. N-nya berapa? Itu ayat dia bagi pendek je. Cara kita nak bagi faham, kita tukarkan kepada dalam bentuk, kita panggil dia ayat matematik. Ini ayat matematik. Kan? Apa T4? Tadi, kalau kamu ingat formula saya tadi, kan formula asal dia Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Tapi bila T4, saya terus kira N tolak 1 tu. Jadi kita boleh buat terus. T4 adalah apa? A tambah 3D. Sebab tu saya biasakan kamu dengan benda ni tadi. Kan? Dan T9 adalah A tambah 8D. Bila kamu dah biasa, bila saya tulis macam ni, kamu dah tak rasa lah. Biasa je tu. Dan kamu dah nampak, boleh pakai persamaan serentak lah benda ni buat. Susun. Siapa besar? Ni besar. Ini kecil, bawah lah. Jadi A tambah 3D sama dengan 8. Saya pakai manual lah, senang kan? A mati, 8 tolak 3, 5D. 58 tolak 8 tinggal 50. D sama dengan 10. Manual pun senang je, tak payah pakai calculator. D masuk. Jadi A tambah 3 kali 10 sama dengan 8. Jadi A sama dengan 8 tolak 30 dapat negatif 22. Boleh? Dah dapat A dengan D, maka apa saja, tak kisahlah soalan tanya apa. Contoh soalan tanya ni kita boleh jawab. Soalan tanya apa pun, sebab janjang ni formula dia pasal A dengan D. Kalau kita dapat A dengan D, apa saja dia tanya, kita tak ada masalah lah. Contoh soalan ni dia tanya N berapa? Kita masuk formula. Apa formula kita? A tambah N tolak 1 D sama dengan 498. Siapa A kita? Dah ada, negatif 22. Potong, nampak? Tambah N tolak 1 tak tahu. D kita 10. 498. Tadi kita baru buat benda ni nak cari N. Senang je. Terus kita tulis N tolak 1 sama dengan 498 campur 22 per 10. Kan? Yang ini kalau kamu tengok dapat apa ni? 498 campur 22. Bahagi dengan 10. 52. Kan? 52 campur 1. Nak tulis terus pun tak apa. 53. Dah siap soalan. Ini bukan senang soalan ni. Kena faham. Lepas faham, kena letak. Kena guna formula yang betul. Kan? Ada pula kaedah penggunaan persamaan serentak kat sini. Nampak? Dan, tapi sebenarnya bila kamu dah biasa buat, kamu akan tengok soalan lepas ni kadang-kadang kamu rasa macam senang. Itu yang kita harapkan dalam exam nanti. Okey? Boleh Okey, kita tengok terus nombor 6. 7 pula. Sini. Okey. Ni unknown. Unknown. Okey, cuba buat kejap. Nombor 6. Cuba unknown tu. Cari nilai K. Dah senang tu. Cuba. Saya tulis soalan tu Kamu try buat terus. Teknik mana kamu suka? Pilih je. Okey. Saya garanti kamu buat sampai 9 minit. 30 saat, 15 saat dah siap lah.
Dah dapat? Siapa dah dapat? Lima cikgu. Dapat dah? Oh, cantik. Cek jawapan tak? Tak. Cek jawapan tadi tak bagi pun. Tapi kamu boleh cek. Kamu ganti je 5 sini. Contoh kalau Syafika dapat 5. Syafika ganti 5. 5 tolak 2 ganti je. 5 tambah 2 sini. 2 kali 5 tambah 1. Ganti je. Sini akan dapat 3. Sini akan dapat 7. Sini akan dapat 11. Okey, betul tak? Kita cek. Sini apa? 4. Sini pun 4. Betul? Macam tu. Nampak? Cara cek dia. Jangan pergi cek ajaran kerja kamu buat tadi. Tak cia lah. Kan? Ini cara kita cek. Kita ganti nombor, kita cek. Betul lah 5 tadi. Okey. Syafika guna yang mana? Yang D ke yang purata? Yang D. Yang D. Okey. Ada yang pakai purata. Saya suka purata kalau macam ni. Kalau macam ni saya suka pakai purata. Kalau pakai purata kita ambil apa yang tengah. K campur 2 sama dengan K tolak 2 campur dengan 2K campur 1 per 2. Cuma kadang-kadang lupa formula D tu. Ingat selalu. 2K campur 4. 3K tolak 1. Ini K 5. Terus. Boleh Kalau pakai D pun sama. Tak ada masalah. Okay. Jom kita tengok. Next. Next, dia main lock tau. Dia main lock. Okay. Tengok. Cuba. Tengok. Nombor 7. Dah nombor 6 semua. Yang lain. Kalau tak dapat beritahu. Okay. Kalau saya anggap teruskan je boleh. Sambil saya salin tu kamu boleh try tu. Lock 7M. Sudah. Cikgu lock tak lepas ni. Tak ada masalah. Ini bukan topik lock. Ini topik janjang. Gunakan saja. Cuba tengok. Macam mana pula nak cari ni? Nilai M. Dia main lock lah. Ada yang dapat? Susah ya? Sangkut dekat lock. Okey. Syafika dapat? Tak ada idea cikgu. Tak ada idea. Siapa dapat? Firdaus? Tak dapat cikgu. Tak dapat. Bian dapat? Bian tak ada suara. tak ada speaker kat tempat dia. Okey. Dia tengok saya buat. Sebenarnya kamu tahu. Cuma kamu tak biasa buat. Kamu rasa macam susah. Kamu juga, saya tanya kamu guna teknik mana? Sebab tu penting teknik tadi tu. Teknik mana? Syafika pakai teknik mana? Tadi, try. D sama dengan D. Bila D sama dengan D dapat tak? Tak ada idea. Tak dapat kan? Sangkut kan? Okey.
Pakai tak purata? Cuba purata. Nampak? Purata, apa formula purata? Ni kan? Log 73 sama dengan log 7M campur log 781 per 2. Nampak? Dia soalan log. Setakat ni boleh faham? Oh, Boleh faham nampak. tak setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh. Dah nampak dah. Siapa pindah dulu? Kita pindah siapa? 2. Kita pindah 2. 2 kita pindah. Okey. 2 boleh kita pindah, saya padam lah. 2 kita pindah naik atas. Naik depan. Kemudian, bila kita nak matikan log, log ni kena sucikan dia. Kena singgalkan dia. Log 7, 3 kuasa 2. Sini kita dah boleh guna log 7 tambah tukar jadi darab. Dia akan jadi 81M. Matilah log 7. Yang tinggal 9 sama dengan 81M. Dapatlah jawapan kita. M sama dengan 9 per 81. Berapa? 1 per 9 kan? Tapi kalau tak pernah jumpa, tak pernah buat soalan ni, kamu tak dapat idea sebab kamu rasa macam susahnya pakai log. Log yang dia pakai, topik ni sebenarnya bukan log. Topik ni janjang. Bila topik dia janjang, fokus dia kat janjang lebih. Log nampak? Yang simple je sebenarnya. Pengiraan log yang biasa. Yang simple. Cuma kalau kamu tahu satu kaedah, D saja, kamu sangkut. Kamu kena tahu 2 kaedah. Ada satu lagi kaedah. Kaedah apa? Kita ada kaedah purata. Nampak? Bila kamu tahu kaedah purata, kamu rasa macam, oh, kita cuba purata pula. Kalau sangkut dekat D, cuba purata pula. Macam tu. Lepas tu saya bagi 2 kaedah yang saya cadangkanlah. Dia 3 kaedah ketiga tu saya tak cadangkan. Boleh pakai juga. Tapi purata dengan D adalah favorite untuk unknown. Boleh faham soalan ni? Boleh? Boleh. Boleh senang je sebenarnya. Boleh Firdaus? Boleh ke? Boleh okey. Yang lain boleh Sabrina, Balkis. Siapa lagi? Boleh cikgu. Boleh okey. Boleh cikgu. Boleh alhamdulillah. Kita teruskan Kita tengok. Nombor 8 pula. Dia dah start dah soalan. Dah dahsyat tapi tak ada sebab saya tengok buku ni dia susun mengikut tertib yang bagus jugalah. Tak ada tertib yang mengganas namanya. Okey. 8. Okey. Jom. Kita tengok Nombor 8 kat sini dia kata sebutan ke n bagi janjang aritmetik diberikan. Sekarang tadi kita dah hafal formula kita, tiba-tiba dia kata apa? Ni aku bagi formula baru. Nampak? Apa maksud dia? Maksud dia bila dia bagi formula baru maksudnya pakai yang ni lah. Pakai yang ni. Kan? Itu maksud dia. Kan? Bukan dia bagi saja tengok. Kadang-kadang pelajar bila bagi formula ni dia tetap nak pakai formula yang A tambah N tak satu dia. Sangkut lah. Ini soalan A kita. Sebutan pertama maksudnya apa? T1. A sama juga dengan T1 sama juga dengan gantikan saja N dengan 1. Soalan bonus sebenarnya. Dapat jawapan kita 4. Terus settle. Okay. B. Apa maksud B? Beza sepunya. Beza sepunya paling senang sekali. Kalau kamu tahu, D paling senang adalah T2 tolak T1. Kita ada T1. Kita tak ada T2. Kita cari T2 dulu. Pakai formula ni juga. T2. T2 kita 3 kali 2 campur 1. Dapat jawapan kita 6, 7. Maka dapatlah D. Sama dengan apa? T2 tolak T1. 7 tolak 4 dapat 3. Jadi kalau kamu jumpa soalan-soalan macam ni, jumpa je kalau diberikan formula macam ni, maksudnya dia kata apa? Secara tersirat dia kata, gunalah saya. Gunalah saya. Kena guna okey. Itu nombor 8. Kita tengok nombor 9 pula Jom. 9 sebelah. Nampak Anon? Anon sekarang dah jadi makanan lah kurang. Dah relax dah sebenarnya. Tak ada hal lah. Kan? Okey. Cuma dia tak suruh cari P kan? Kau jangan pandai cari P pula. Dia tak suruh cari P soalan ni. Ada pelajar dapat P. Cari P je kau. Kan? Apa? Jangan cari P. Biar relax dulu. Tengok soalan dia kan? Okey. Dia bagi satu janjang 3P campur 4.
7P campur 3. Okey, kemudian dia dot, sampailah 35P tolak 4. Okey, kat sini apa maksud dia? Soalan cari bilangan sebutan. Cari bilangan sebutan maksudnya N dia berapa? Jadi yang ini adalah A. Yang ini adalah TN. Yang dua ni bila kita tolak kita dapat D. Itu je, cara dia sama. Siapa D kita? 7P tolak 3P, 4P. 3 tolak 4 negatif 1. Ini D kita. Masuk kat formula. Okay? Masuk kat formula kan. Formula kita apa? Tn sama dengan A campur N tolak 1D. Kan tadi kalau nak jalan kerja cantik, kalau cari N kita terbalik kan. Saya akan buat A dulu. 3P campur 4 campur dengan N tolak 1D kita 4P tolak 1. Sama dengan 35P tolak 4. Kemahiran yang penting adalah asas algebra. Kalau algebra kamu lajulah kita buat kan. Jadi kat sini sama, ingat tadi step yang saya ajar kamu tadi sama tau. Kan? Cuma kita tolak dulu. Jangan pergi kembang benda ni kacau cerita dia. Kita tolak dulu. Kita akan dapat kat situ N tolak 1, 4P tolak 1 kat situ sama dengan 35 P tolak 4 tolak dengan 3P campur 4. Jadi kamu akan dapat kat sini 35P tolak dengan 3P. Kita akan dapat kat situ 32P. Tolak 4, tolak 4. Tolak 4, tolak 4, tolak 8. Okey. Sekarang baru kita potong yang ini. Tinggal N tolak 1 kita per dengan 4P tolak 1. Sebenarnya kita boleh factorize benda ni. Yang atas tu kan kita factorize. Okey. Macam mana nak factorize? Kamu boleh factorize suka hati. Nak factorize 1 ke 4? Dua-dua jawapan sama. Jangan risau. Okey. Akan dapat jawapan sama. Contoh, nak factorize 1. Maksudnya 1 dengan 8 maksudnya apa? 8 lah kat atas. Dia akan jadi. Dia akan dapat benda yang sama. Kat situ kita akan dapat akan dapat 4P tolak 1 per dengan 4P tolak 1. Matilah yang ini. Yang tinggal apa? 8. Jawapan kita oleh sebab itu jawapan kita akan jadi N sama dengan 8 campur 1, 9. Cuba perhatikan. Faham kan? Boleh faham ke? Kejap cikgu nak tengok dulu. Tengok. Faham tak apa? Sangkut ke apa tak faham tanya dulu. Nanti bila kita masuk seterusnya nanti dia, kalau yang sebelum tu sangkut rugi. Besarkan. Boleh dah? Boleh kita teruskan? Ada soalan? Boleh. Boleh? Yang lain okey ke?
Boleh? Sambung Nombor 10 pula Okey. Tengok. Di nombor 10. Oh, saya tak share. Patutlah tak keluar. Okey, kita share nombor 10. Tengok sekejap. Oh, 10 tu tak nampak. Letak kosong aja. Okey, boleh lah tak ada masalah Okey. Tengok nombor 10. Diberi janjang aritmetik 2, 6, 10, 14. Aduh, bestnya soalan ni nampak. Kenapa saya kata? Saya tengok ni pun saya tahulah best. Sebab apa? Bila kita tengok ni, kita dah ada A dengan D. Bila A dengan D, yang lain cerita dia insya-Allah boleh buat dah. Cari nilai terkecil bagi N dengan keadaan sebutan Kn melebihi 100. Ayat dia sebutan Kn melebihi 100. Tn melebihi 100. Nampak? Jadi akan berlaku apa? Ketaksamaan. Kita kena buat ketaksamaan. Apa Tn? Formula. Okey, ketaksamaan tak boleh belah kiri Dia belah kanan je. Jangan kau punya belah, dia mesti belah tak boleh belah kanan, belah kiri je. Salah. Kiri kanan sangkut Okey, tambah N tolak 1D 100 kat situ. A kita 2 campur N tolak 1D kita 6, 2, 4 Dia besar pada 100. Jadi kita akan dapat N tolak 1. Sama kaedah dia. Tak ada masalah. 100 tolak 2 per 4. Sama. Nampak? 100 tolak 2 kita akan dapat 98. 98 bahagi 4. 24.5. N lebih besar pada 24.5, 25.5. Okey? Bila dapat macam ni, apa kamu buat? Kamu kena buat line number supaya kamu tak salah. Line number maksudnya apa? Kamu kena letak tengah-tengah ni 25.5. Kemudian kamu letak sebelah sini 25. Kamu letak sebelah sini 26. Biasanya kalau soalan lebih besar, pelajar tak akan salah. Pelajar akan salah kalau simbol dia lebih kecil. Dia pergi buat 25, lebih kecil 24. Salah. Kamu kena buat macam ni. Kamu akan nampak. Jawapan kita ada 2 orang aja. Okey, belah mana? Sebelah kanan. Jawapan kita adalah N sama dengan 26. Okey. Cuma kadang-kadang pelajar confuse dengan apa? Soalan dia. Dia kata cari nilai terkecil bagi N. Confuse ke itu. Kamu terkecil, ini lagi kecil. Salah. Kamu kena ingat, bila kita buat lebih besar maksudnya, N ni boleh jadi 26, 27, 28, 29 sampai sejuta pun N. Tetap N betul dengan ketaksamaan kita. Sebab tu dia nak yang paling kecil. Siapa paling kecil? 26. Okey. Kadang-kadang dia kata the minimum. Nilai minimum. Boleh. Sama tak kaedah dia? Macam ni Okey. Jadi kamu hafal macam ni je. Kalau jumpa point ke apa, ambil tak payah banyak-banyak point, ambil 1 perpuluhan saja nak cari N. Kemudian kita letak buat garis nombor, tak kiri kanan, tengok simbol. Kalau simbol nak belah kiri, ambil belah kiri. Simbol nak belah kanan, ambil belah kanan. Okey. Ini kaedah untuk penyelesaian ketaksamaan dalam janjang. Kalau dalam topik ketaksamaan pun boleh buat macam ni, tak ada masalah. Okey. Kita teruskan tengok nombor 11 pula Okey, sebentar Nombor 11. Nombor 11, diberi suatu janjang aritmetik 5, 6, 1/2 saja dia buat hal bagi jadi 6, 1/2 Okey. Cari nilai N yang terkecil di mana sebutan Kn adalah melebihi 99. Sama soalan dia tadi iaitu Tn melebihi 99. Yang ini kalau kamu jumpa 6, 1/2 ni dalam exam kamu tukarlah 6.5. Senang kita kira, buat pening je 6,5 macam tu dia buat. Okey. Jadi langkah kerja dia sama, Tn masukkan formula kita A tambah N tolak 1D kita lebih besar pada 99. Masukkan A kita 5. Masukkan N tak tahu.
D kita adalah 6.5 tolak 5. Kan dah senang nampak. 6.5 tolak 5 akan dapat 1.5 kat situ. Dia besar pada 99. Jalan kerja kita sama sebab semua positif. Kalau negatif cerita lain. Hati-hati kan. Okay, N tolak 1. 99 tolak 5 per dengan 1.5. Okay, ambil kalkulator. N tolak 1, 62.7. Betul ke? Betul Jadi N lebih besar daripada 63.7. Kan? Dah, kalau kamu tak buat garis nombor tak apa, dah dapat camah tadi kan. Jadi jawapan kita siapa? N sama dengan 64. Boleh Okey. Boleh follow nanti kita tengok soalan lagi kan. Okey, sekarang saya nak masuk bahagian kedua hari ni. InsyaAllah. Hari ini bahagian kedua adalah melibatkan hasil tambah. Hasil tambah janjang aritmetik. Simbol dia SN. Hasil tambah ke N lah. Apa maksud hasil tambah? Contoh kita ambil satu janjang yang simple tadi. CP2. 2, 4, 6, 8, 10, ... Okay. Kalau saya nak S3. S3 maksudnya apa? Hasil tambah 3 sebutan. 3 sebutan maksudnya 2 campur 4 campur 6. Jadi kita akan dapat jawapan kita 10, 12. Ini kita panggil dia hasil tambah janjang. Nampak? Kan? Jadi kalau dia nak S13, jenuhlah kita buat. Sebab tu kita ada formula untuk memudahkannya juga. Untuk SN ada 2 formula. Yang pertama, SN sama dengan N per 2. 2A tambah N tolak 1D. Okay, yang ini yang selalu digunakan. Yang kedua, SN juga sama juga dengan kat sini N per 2 A campur L. Dan L juga dikenali sebagai TN, iaitu sebutan yang terakhir kalau wujud. Bila nak guna L? Kalau dia bagi TN, kita boleh guna L. Kalau dia tak bagi, tak boleh guna L. Jadi 2 formula ni. Kena ikut keadaan bila nak guna formula dia. Okey, boleh ini yang standard dalam exam dibagi. Inilah formula pasal hasil tambah janjang aritmetik, kan? Okey. Dah salin? Sempat salin kan? Dah. Boleh Kita masuk terus soalan Kita tengok soalan. Okey, kat sini soalan dia mencari hasil tambah janjang aritmetik. Mencari hasil tambah janjang aritmetik. Okey. Nombor 12. Nombor 12 ke? Itulah tadi nombor 11 lah kita buat kan. Nombor 12. Cari hasil tambah janjang aritmetik berikut. Dia bagi A 3, 7, 11, 15. ... Dia nak apa? 20 sebutan pertama. 20 sebutan pertama. Okey, maksudnya apa? Dia nak S20. Daripada sebutan pertama sampai sebutan 20, tambah semua dia kata. Kita guna formula kita, SN sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1D.
Dimasukkan jadi S20 sama dengan 20 per 2. 2A kita 3 campur N tolak 1. 20 tolak 1, 19. D kita kat situ 73 adalah 4. Tekan kalkulator dapat jawapan. Yang ini jelas soalan dia hanya menggunakan hanya nak tengok apa penggunaan formula. Penggunaan formula. Ambil kalkulator tengok. 10 6 campur 19 kali 4. 820. Boleh ni senang je lah soalan ni. Kan? Kita tengok kejap setelah tengok. Kalau saya skip. Pergi terus. B tu kamu buatlah nanti tinggal. Saya nak pergi dekat soalan apa? D terus. Kita pergi D kita skip. D, tengok D kita negatif 15, negatif 9, negatif 3. Dia nak 18 sebutan. Hasil tambah 18 sebutan, maksudnya S18 dia nak. Okey. Terus kita buat formula kita. S18 sama dengan 18 per 2. 2A. Nampak negatif semua dalam kurungan. Okey, tambah N tolak 1. 18 tolak 1, 17. D kita siapa? D kita, saya ambil sini senang kira. 3 tolak negatif 3. 3 tolak negatif 3 maksudnya 6. Ambil kalkulator tekan. Kena baling kalkulator. $648. Nampak? Dia sama jawapan. Kamu kalau saya salah bagi tahu, saya tekan kalkulator saya ni kadang-kadang salah. Okey. Yang ini bahagian pertama yang biasanya sebab kita dah buat TN tadi banyak soalan. Bila melibatkan dengan saya buka aircon tiba-tiba panas pula. Push, dah macam lori punya aircon saya ni. Kan? Okey. Sekarang kita tengok bahagian seterusnya kan. Bila kamu dah biasa dengan formula, SN ke TN kamu dah pandai guna dah. Cuma kita tengok yang ini yang penting. Yang ini penting. Yang ini saya nak fokus kat sini. Hari ni insya-Allah kita akan buat sampai sini. Yang ini yang penting ni. Apa cerita ni? Nombor 13. Dia bagi cari hasil tambah. Dia nak cari hasil tambah. Cari hasil tambah. Janjang aritmetik. Okey. A. 3, 7, 11, 15, sampai 55. Panjang sikit cerita dia. Tapi kita dah faham tak apa. Kalau dah faham senang. Sebab apa? Bila nampak kamu dah tahu. Mamat ni nama je A. 2 ekor ni tak nak kacau sini. Sini mana senang tolak lah. Ini. Okey. D sama dengan 4. Wah, siapa amat ni? TN. Dia cari hasil tambah. Nak cari SN. Nak cari SN kena tahu apa? Kena cari N dulu. Kalau N tak ada macam mana cari? Kita pergi cari N dulu. Kita pun dah tahu cari N. Guna apa? Guna TN. Jadi formula nak buat jalan kerja cantik. Kita buat formula terbalik. Jadi A tambah N tolak 1D sama dengan TN. Masukkan A kita 3 tambah N tolak 1, D kita 4, TN kita 55. Nampak? Jadi kita boleh dapat dah N tolak 1 sama dengan 55 tolak 3 per 4. Jadi kita akan dapat situ 52 bahagi 4. Dapat 14. Tambah 1, 14. Ini 13 tambah 1, 14. Bila dapat N 14, baru pergi soalan
utama. Soalan utama S14. Nampak? S14 adalah apa? 14 per 2. 2 kali A campur N tolak 1. 13. D kita 4. Dapatlah S14. Dah senang dah. Tekan kalkulator je. 7. 6. Campur dengan 13 kali 4. 406. Dia tak susah pun. Cuma kena tahu. Dapat macam ni. Oh, kenapa dia bagi ni? Siapa dia? Dia TN. TN untuk apa? Nak cari N. Nak cari N baru kita tahu nak buat hasil tambah sampai berapa. Okey? Sebenarnya tak susah pun. Kena biasakan diri kan. Okey, kamu try. Okey? Try. B. Cikgu, kalau guna A tambah L boleh kan? A tambah L. Yes. Bagus. Boleh. A tambah L. Okey. A tambah L. Ya, saya tunjuk Saya tunjuk. Bagus. Lupa pula saya ni. Kita ada 2 formula kan. Kalau A tambah L untuk nak cari ni lah. Untuk nak cari ni. Ni kan ni. Betul. Jadi S14 kita boleh gunakan 14 per 2. A kita 3 tambah L. 55 betul Syafika. Saya lupa. 7. Sini 58. Jawapan sama betul? 406. Jawapan ini semua kaedah. Dua-dua boleh. Sebab bila dia bagi TN maksudnya boleh guna formula kedua. A tambah L. Okey? Kamu try Okey? Cuba tengok. Okey, kita tengok B. Dia bagi 25, 22, 19, 16, negatif 32. Ini TN. Ini A kita. D berapa D? D negatif 3. Negatif 3. Jadi kita akan cari N dulu. Jadi saya akan masuk kat situ. A tambah N tolak 1 D sama dengan TN. A kita 25. N tolak 1. D kita negatif 3 sama dengan negatif 32. Jadi saya akan buat N tolak 1 sama dengan negatif 32 tolak 25 per negatif 3. Kita akan negatif 57. Negatif 57 bahagi negatif 3. 19 jadi N dapat 20. Jadi S20 boleh pakai yang formula kedua tu. 20 per 2. A kita 25 campur L. Sebab kita ada L kat situ. Terus dapat kat situ. 25 tolak 32 sama dengan negatif 70. Betul Syafika? Okey. Balkis lah cikgu. Balkis. Balkis kan? Saya orang lain pula yang dapat nama kan. Boleh buat yang lain? Boleh cikgu. Boleh okey. Jom kita tengok apa? C pula. C C. Tengok kat sini C. Soalan dia negatif 12, negatif 9, negatif 6, negatif 3 sampai 30. Jadi kat sini A kita jadi D berapa D? Negatif 3, 6, 3. Jadi TN sama dengan 30. Saya akan buat TN dulu. TA tambah N tolak 1 D sama dengan 30. Jadi saya masukkan A kat situ. Negatif 12. Campur N tolak 1 D 3 sama dengan 30. Jadi N tolak 1 sama dengan 30 campur 12 per 3. Dapat 42 bahagi 3, 14, 15.
Okey, dekat sini kita kena cari S15 lah. S15 kita akan dapat N per 2, 15 per 2. A kita negatif 12 campur dengan L kita 30. Dia dapat kita kat situ 18 darab dengan 135 betul. Siapa tadi? Balkis 135. Okey. Salah lah untuk bahagian kedua ni kan. Okey, kalau macam tu cantiklah. Jadi kalau kamu tengok dalam modul saya ada lagi soalan, banyak saya bagi soalan tu kan. Tapi kita boleh, insya-Allah kita akan sambung minggu depan kan untuk bahagian seterusnya. Jadi kamu boleh tengok-tengok dulu. Modul tu kamu boleh download dah dekat saya ada bagi link tadi. InsyaAllah. Kan? Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Yep, kan? Okay. Okay. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung minggu depan janjang aritmetik bahagian kedua melibatkan soalan-soalan yang kebat. Siapa nak tambah soalan boleh WhatsApp saya. Kan? Tambah soalan. Saya akan masukkan soalan. Kita akan bincang sekali kan. Apa? InsyaAllah. Jadi assalamualaikum lagi sekali. Terima kasih hadir kelas malam ni. Semoga terus berjaya. Waalaikumsalam, Cikgu. Baik. Thank you, cikgu. Baik-baik.